Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam halaqah Adz-Dzakhirah Al-Musyarrafah. Semoga Allah berkati waktu kita insya-Allah dan memberikan kita insya-Allah keimanan yang tulus, yang yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengambil tahu dan juga menambahkan ilmu kita dan ma'rifah kita berkenaan dengan fardu ain, dan juga menambah kerinduan cinta kita kepada baginda sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Di pengajian yang telah lalu kita telah melihat dan juga suatu penjelasan yang panjang, ambil istifadah daripada leluhur baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga datuk nenek moyang baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita melihat penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Allah siapkan daripadanya itu keluar a'zam makhluk, sebaik-baik makhluk, sebesar-besar makhluk, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada insya-Allah kali ini kita mengambil pada bab yang kedua daripada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Penonton yang dirahmati Allah, kita ini dengan baginda alaihi salatu wasallam ialah seperti ayah kepada umatnya, umat dengan ayahnya, dan juga isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan isteri sebagai ibu-ibu kepada kita orang-orang yang beriman. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, dalam surah Al-Ahzab. Nabi itu yang paling utama untuk orang-orang yang beriman daripada diri mereka. Kita sayang diri kita, nyawa kita, ruh kita. Tetapi Allah mengatakan bahawa Nabi itu lebih utama untuk harta daripada nyawa kita. Dan Allah kata wa azwajuhu, dan juga isteri-isteri baginda itu ialah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Sebab itu kita melihat para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ini memanggil isteri-isteri baginda sebagai ummi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kadang-kadang memanggil Sayyidina Aisyah ummi, ibuku. Jadi insya-Allah semoga kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Selain kita bertemu dengan ibu kita, ibu kandung kita, ibu tiri kita, kita bertemu dengan ibu, kaitannya itu ialah kaitan umat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah. Jadi kita mengambil sedikit sebanyak tentang berkenaan dengan isteri Rasulullah. Katanya dalam kitab Dzakhirah Musyarrafah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. Yang mana terbukti 11 orang ini yang Rasulullah bersama dengan mereka, yang bermujahadah, yang bermati-matian untuk menegakkan agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hidup mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mereka ini sebagai nisaun nabi, ya nisaun nabi, wahai isteri ataupun perempuan-perempuan Nabi, iaitu isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu ada beberapa riwayat tentang lebih daripada 11 orang, tetapi ada di kalangan mereka yang subhanallah yang tidak bersempat bersama Rasulullah, ada yang keluar dicerai oleh Rasulullah kerana beberapa perkara yang berlaku yang tidak sesuai dengan orang-orang yang beriman. Kisah-kisahnya itu ada di dalam kitab-kitab sirah. Tetapi yang bersama Rasulullah, yang bermujahadah keluar berjuang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, 11 orang ini. Jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. Isteri baginda yang meninggal dunia ketika baginda masih hidup ada 2 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 orang. Tetapi yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup ialah 2 orang. Yang bakinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baru mereka kemudian meninggal dunia. Baik, 2 orang yang meninggal ketika masa lagi Rasulullah hidup ialah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. InsyaAllah kita baca sedikit sebanyak tentang kisah-kisah mereka. Manakala isteri baginda SAW yang lain yang berjumlah 9 orang,
itu meninggal dunia setelah kewafatan baginda sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Penonton yang dirahmati Allah, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mendengar sedikit sebanyak tentang mereka ya. Jadi isteri yang pertama yang Rasulullah kahwini ketika umur baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijodohkan dengan seorang perempuan yang terkemuka ketika itu. Hatta perempuan ini dikenali di kalangan orang-orang Quraisy sebagai tahirah, yang suci, yang mana beliau ini seorang yang kaya raya, pedagang besar, dan juga selain daripada itu orang yang sangat menjaga maruahnya, menjaga kesuciannya. Sebab itu digelar sebagai tahirah, yang suci. Yang mana ketika itu masih lagi di zaman jahiliyah, tetapi ada lagi benih-benih kemurnian sucinya akhlak seorang insani itu masih lagi tertanam dalam jiwa-jiwa, fitrah-fitrah yang tidak terkotor dengan sekeliling, dengan suasana sekeliling, dan juga dengan pergaulan dengan masyarakat yang lain. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid bin Asad, yang mana kita sudah sebutkan nasabnya tadi di pengajian yang telah lalu. Jadi beliau ini yang digelar sebagai di dalam jahiliyah sebagai tahirah, yang mana sebelum dikahwini oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkahwin sebanyak 2 kali ya. Sebanyak 2 kali pernah berkahwin seorang yang bernama Abi Halah bin Zurarah. Kemudian berpisah daripada Abi Halah bin Zurarah, berkahwin selepasnya Atiq bin Abid. Selepas daripada itu barulah berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan daripada hasil perkahwinan dengan sebelum Rasulullah itu Abi Halah dapat anak yang bernama Halah. Ada beberapa orang anak yang mana banyak ataupun ada sebahagian hadis yang mana Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu baginda Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, datang mendatangi khalahnya itu ataupun makciknya itu, pakciknya itu yang merupakan anak kepada Sayyidina Khadijah sebelum berkahwin dengan Rasulullah, untuk diceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang masyhur seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi kalau tidak silap ya. Jadi Sayyidina Khadijah selepas mana telah berpisah daripada 2 orang suaminya itu, maka berkahwinlah dengan Rasulullah SAW, yang mana ketika itu umurnya 40 tahun. 40 tahun kalau zaman dahulu masih lagi seperti syabab, masih lagi muda, masih lagi manis. Kerana itulah disifatkan Sayyidina Khadijah ini selain orang yang kaya raya, disifatkan dengan pemudi yang jelita. Perawan yang jelita, subhanallah. Yang mana beliau ini ibunya ialah Fatimah juga bernama ya, Fatimah binti Zaidah Al-Amiriyah, ibunya Sayyidina Khadijah. Jadi kehidupan Rasulullah ini mempunyai beberapa orang yang bernama Fatimah. Anaknya Fatimah binti Rasulullah. Kemudian neneknya yang kita belajar saya yang mempunyai ibu yang bernama Fatimah. Abdullah, neneknya itu bernama Fatimah, Abdul Muttalib. Ada kahwin bersama dengan seorang yang bernama Fatimah binti Amr, yang mana ibu kepada ayah Rasulullah, Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib berkahwin dengan seorang bernama Fatimah, ibu kepada ayahnya Rasulullah SAW, Fatimah binti Amr. Ini mertua Rasulullah SAW juga bernama Fatimah. 3 penjuru bernama Fatimah. Ada seorang lagi, Fatimah binti Asad, iaitu ada kerabat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak silap ibunya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik. Kemudian Sayyidina Khadijah binti Khuwailid ialah sebaik-baik isteri dan juga isteri yang diutamakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang paling Rasulullah sayangi, sehingga kan Rasulullah tidak berkahwin dengan yang lain selain Sayyidina Fatimah ketika mana bersama dengan Sayyidina Khadijah, dan beliaulah yang memperjuangkan dirinya, hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Khadijah sudah tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan khabar-khabar
tentang kesuciannya, akhlaknya dan sebagainya, sifatnya. Dan Sayyidah Khadijah inilah yang mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana di hadis Sahih Bukhari Muslim, datang Sayyidina Jibril kepada Rasulullah, kata, wahai Muhammad, inilah Khadijah yang akan datang, maka kirimlah kan kepada beliau itu salam daripada Allah dan daripada aku. Jadi Sayyidina Khadijah mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat salam daripada Jibril alaihi salam. Lalu dijawabkan oleh Sayyidina Khadijah, inna Jibril alaihi inna Allah huwas salam alaihi salam wa ala Jibril salam. Sesungguhnya kepada Allah itulah salam, kepada Jibril itu salam. Sampaikan Nabi SAW mengatakan bahawasanya Sayyidatu Ummah, Sayyidatu Nisa'il Ummah, pemimpin umat ini, pemimpin perempuan di kalangan muslimat umat ini ialah 4 orang. Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihim ridwanullah tabaraka wa ta'ala. Dan berlangsung perkahwinan mereka sehinggalah wafatnya atau meninggalnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sebelum Rasulullah berhijrah, selepas wafatnya, sebelum meninggalnya Abu Talib. Dan di Rasulullah SAW digelarkan tahun kematian, meninggalnya 2 orang yang mulia ini sebagai tahun kesedihan. Itu seperti mana yang kita tahu daripada sejarah dan juga sirah. Kemudian selepas Rasulullah berkahwin dengan Sayyidah Khadijah, wafatnya, meninggalnya Sayyidah Khadijah ketika itu, Rasulullah SAW di-offer untuk berkahwin dengan perempuan yang lain. Dan riwayat mengatakan bahawasanya datang seorang kepada Rasulullah SAW, kata, ya Rasulullah, adakah kau tidak mahu berkahwin lagi? Selepas Rasulullah wafatnya Sayyidina Khadijah, Rasulullah duduk sebentar tidak berkahwin, sehingga datang orang untuk beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yakni cari lagi isteri. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa? Kata orang ini, kata Saudah binti Zam'ah. Kemudian lantas Rasulullah SAW ketika itu berkahwin dengan Sayyidatuna Saudah selepas daripada Islam. Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, beliau ini sebelum dengan Rasulullah SAW pernah berkahwin dengan seorang lelaki, sehingga kan beliau ini berhijrah ke Habasyah bersama dengan lelaki itu, dan suaminya itu meninggal di Habasyah. Lalu Rasulullah SAW melamar ataupun dilamarkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah ini. Orang yang mulia, kemuliaannya itu sehingga kan Rasulullah SAW berkahwin dengan beliau dan tidak berkahwin dengan orang yang lain selama 3 tahun. Yakni 3 tahun Rasulullah bersama dengan Sayyidatuna Saudah, perempuan yang besar. Nabi lah, jadilah perempuan yang genius. Dan Sayyidatuna Saudah inilah yang mana dikatakan bahawasanya suka suka beliau ini membuatkan Rasulullah ketawa. Beliau ini di antara sifat Sayyidatuna Saudah, beliau ini suka membuatkan Rasulullah itu ketawa, senyum. Tudhikuhu ahyanan, kata sahabat Nabi SAW. Pernah sekali Rasulullah SAW salat, Sayyidatuna Saudah salat dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah rukuk, Rasulullah itu sama dengan qiyamnya, panjang. Jadi selepas Sayyidatuna Saudah salat bersama Rasulullah, habis salat Sayyidatuna Saudah mendatangi Rasulullah, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku rukuk bersama kamu sehingga kan aku takut dan aku meletakkan tangan ke arah hidungku kerana takut boleh keluar darah, ya Rasulullah. Sampaikan Rasulullah SAW ketawa daripada lawaknya, daripada gurauan daripada Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Dan beliau ini nanti yang mana pada akhir-akhir umur baginda SAW, Sayyidatuna Saudah takut kerana dia ini sudah tua, takut. Dan Sayyidatuna Saudah ketika itu sudah tua, sudah tidak ada lagi cenderung kepada lelaki. Lalu dia menghadiahkan harinya itu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, kerana bergilir, wajib bergilir dengan isteri-isteri yang lain. Lalu dihadiahkan kepada Rasulullah. Harinya itu tak wajib Rasulullah datang, tak perlu Rasulullah datang, boleh sahaja Rasulullah SAW pergi kepada Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah yang Rasulullah kasihi. Kemudian selepas Sayyidatina Saudah, Rasulullah SAW di-offer dan juga datang wahyu daripada Allah SWT, seperti mana hadis yang asalnya di Sahih Bukhari dan diriwayatkan jelasnya di riwayat Al-Hakim. Imam Hakim meriwayatkan seperti mana yang telah dipersetujui oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi, mengatakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidah Aisyah ialah suatu arahan daripada Allah, sehingga Jibril alaihi salam datang membawa gambar Sayyidah Aisyah daripada syurga, melihat gambar Sayyidah Aisyah. Lalu Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu umur Sayyidatina Aisyah 6 tahun, berkahwin sahaja akad. Kemudian bersama dengan Sayyidatina Aisyah pada umur 9 tahun, seperti mana riwayat Al-Bukhari yang sahih, yang mana tidak perlu lagi kita memikirkan tentang bagaimana seorang yang 9 tahun dengan orang yang sudah 50 lebih. Tidak perlu, kerana Rasul yang kita lihat ialah Rasulullah, yang mana tidak sah iman kita kecuali kita beriman dengan Rasulullah, yang mana tertanamnya akhlak itu ialah dengan disempurnakan dengan kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan Rasulullah utusan Allah. Jangan kita ini terjebak dengan fahaman-fahaman yang luar, yang bersalahan, yang sesat, yang sehingga kamu mengatakan bagaimana ada lelaki yang umurnya yang sudah besar mengahwinkan dengan yang kecil umur 9 tahun. Kita kena tahu bahawasanya umur ini ataupun syarat dalam berkahwin dengan yang lain disyaratkan ialah istita'ah, kemampuan itu sahaja, tidak dikaitkan dengan umur. Yang penting istita'ah, kemampuan. Dan kita sudah tahu bahawasanya kemampuan itu berkaitan dengan tubuh badan, kekuatan tubuh badan, kemampuan tubuh badan, dan tubuh badan ini ada kesannya mengikut zaman dan juga dengan masyarakat. Masyarakat orang-orang dahulu walaupun umurnya kecil tapi badannya besar. Dan juga kita sudah tahu bahawasanya fikiran yang salah ialah apabila kita kiaskan apa kekotoran yang di zaman ini dengan kesucian dengan zaman dahulu. Kita menganggap perkara itu jelek, menganggap perkara itu buruk kerana mind kita yang telah kotor dengan apa yang kita lihat di zaman kita, apa yang kita lihat di movies, apa yang kita lihat di iklan, apa yang kita lihat di media-media. Tiba-tiba kita ingin menganggap bahawa itu yang berlaku di seluruh zaman. Tidak boleh begitu. Ini pembahasannya panjang bahasanya. Dan kita lihat di sejarah di zaman Nabi SAW yang berkahwin dengan yang umur kecil ini sudah ramai. Kahwin akadnya sahaja, kahwin bersama kebesaran sudah ramai. Bukan hanya Rasulullah SAW. InsyaAllah akan dibahaskan di waktu-waktu, di kesempatan yang akan datang. Begitulah selepas Sayyidatina Saudah, Rasulullah diarahkan oleh Allah, wahyu daripada Allah untuk mengahwini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Sayyidatina Aisyah ketika itu kebetulan sudah ditunang oleh yang lain, Jubair bin Mut'im. Bayangkan bagaimana masyarakat ketika itu. Soal perkahwinan bukan soal yang terlekat daripada kekotoran kita di zaman ini. Sayyidatina Aisyah yang Rasulullah ingin nikahi, yang diarahkan oleh Allah, kebetulan itu waktu itu sudah ditunang oleh orang Quraisy yang lain. Tapi subhanallah ditolak kemudiannya. Allah aturkan segalanya. Kemudian Rasulullah SAW diakadkan dengan Sayyidina Aisyah, lalu bersama dengan Sayyidina. Hikmah di antara hikmahnya ialah Sayyidina Aisyah, wafatnya Rasulullah SAW, yang membawa ilmu Rasulullah ini selepas daripada wafatnya Rasulullah itu yang paling tinggi, yang besar ialah Sayyidina Aisyah. Selain daripada riwayat hadis, Sayyidina Aisyah meriwayatkan tentang bagaimana rawatan Rasulullah SAW. Banyak rawatan-rawatan yang datang kepada kita daripada Rasulullah SAW ialah daripada hadis Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah selain daripada itu, ilmu nasab Sayyidina Aisyah. Selain daripada itu, ilmu syair tentang syair-syair Arab. Semuanya itu ialah daripada ilmu Sayyidina Aisyah. Bahkan yang ambil talaqi daripada Sayyidina Aisyah daripada kalangan lelaki lebih ramai daripada kalangan perempuan. Hidup Sayyidina Aisyah ini panjang selepas Rasulullah SAW, hampir 50 tahun selepasnya berkhidmat kepada agama, menceritakan tentang Rasulullah. Sehingga kan Al-Imam Az-Zarkashi mempunyai kitab yang bernama Al-Ijabah fi Mastadrakatu Aisyah ala Sahabah. Sayyidina Aisyah menegur sahabat-sahabat dalam meriwayatkan hadis. Ada sahabat-sahabat meriwayatkan hadis, lalu datang teguran daripada Sayyidina Aisyah. Dia kata bukan begitu maksudnya, begini maksudnya. Sehingga dikumpulkan hadis-hadis itu, dibuat yang dinamakan sebagai kitab Al-Ijabah fi Mastadrakatu Aisyah ala Sahabah radhiyallahu taala anha. Hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mengkahwinkan Sayyidina Aisyah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Selepas Sayyidina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Hafsah binti Umar. Sayyidina Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidina Aisyah ialah anaknya Sayyidina
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya. Sayyidatina Hafsah ialah selepas daripadanya itu, ketika itu Sayyidina Hafsah umurnya 20 tahun. Berkahwin dengan Sayyidah Hafsah binti Umar, yang mana Sayyidina Umar ni mempunyai anak yang lain yang masyhur, iaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Hafsah itu ialah kakaknya. Beza antara Hafsah dan Abdullah bin Umar 6 tahun lebih kurang. Jadi Sayyidina Hafsah ini pernah berkahwin orang yang sebelumnya. Lalu ketika itu tidak silap meninggal dunia suaminya. Lalu inisiatif Sayyidina Umar ini mencari jodoh untuk Hafsah ini, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Berkata, wahai Abu Bakar, inginkah kau berkahwin dengan anak aku Hafsah ini? Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab. Pergi kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ketika itu baru sahaja meninggal istrinya, iaitu Sayyidatina Ruqayyah binti Rasulullah, yang nanti kita akan bincangkan. Kemudian Sayyidina Uthman pun juga mengatakan, aku baru kematian istriku yang mulia, aku tidak berfikir untuk berkahwin. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi macam memandang kepada anaknya, anak perempuannya itu rasa macam sedih. Begitu juga lah tanggungjawab kita, ayah-ayah yang punya anak-anak perempuan. Inisiatif kita ialah mencari seseorang yang sesuai agamanya, melihat pada agamanya bagaimana untuk dijodohkan dengan anak-anak ataupun kakak ataupun adik-adik perempuan yang merupakan tanggungjawab ke atas kita. Jadi subhanallah, berjumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Rasulullah, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jumpa, mengadu. Kata, wahai Rasulullah, aku berjumpa Sayyidina Abu Bakar, begini jawabnya, jumpa dengan Uthman, begini jawabnya untuk Hafsah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, sesungguhnya Hafsah itu akan mendapat jodoh yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman, dan Uthman itu akan mendapat jodoh yang lebih baik daripada Hafsah. Saya ulang, Rasulullah kata, wahai Umar, biarkan, sesungguhnya Hafsah itu akan mendapat jodoh yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman itu akan mendapat jodoh yang lebih baik daripada Hafsah anak engkau. Rupa-rupanya Rasulullah SAW kemudian melamar Hafsah, yang mana Rasulullah itu lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Dan rupa-rupanya kemudian Rasulullah mengkahwinkan Sayyidina Uthman dengan anaknya Ummu Kulthum binti Rasulullah, yang mana Ummu Kulthum itu lebih baik daripada Hafsah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian selepas Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Hafsah, Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah yang mana nama beliau Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah ini yang bernama Hind, beliau ini ialah sepupu juga kepada Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid dengan Ummu Salamah ialah sepupu. Juga Abu Jahal bin Hisham ialah juga sepupu kepada Ummu Salamah, Quraisyiyah, daripada Quraisy, daripada Makkah juga. Jadi Ummu Salamah ini kaitan dengan Khalid bin Walid ialah sepupu juga dengan Abu Jahal pun sepupu dengan Ummu Salamah ini. Ummu Salamah ini seorang mukminah, beriman kepada Allah hingga menjadi ibu atau isteri kepada Rasulullah SAW, yang mana suaminya yang sebelumnya ialah Abi Salamah. Abi Salamah ini beliau ialah saudara susuan dengan Rasulullah SAW, saudara susuan dengan Rasulullah SAW yang bernama Abi Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang lelaki yang saleh yang bersama dengan Ummu Salamah, yang mana beliau ini kemudian meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia itu, Ummu Salamah ketika mana sebelum suaminya meninggal dunia, suaminya berpesan kepada Ummu Salamah, kata, wahai Ummu Salamah, kalau kau sayangkan aku, kahwinlah dengan orang yang lain. Sampaikan Ummu Salamah mengatakan, siapakah yang lebih baik daripada suamiku? Allah, terlihat bagaimana pasangan, sehingga kan mengatakan Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Rupa-rupanya Allah takdirkan untuk dikahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi, di kalangan perempuan yang aqil, yang jenis, yang berakal, yang faham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ummu Salamah ialah isteri Rasulullah yang terakhir meninggal dunia. Ummu Salamah meninggal dunia di tahun yang mana syahidnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, di hari Ashura yang baru kita rayakan, hari 10 Muharram, yang mana syahidnya Sayyidina Husain bin Ali
bin Abi Talib. Di tahun itu jugalah meninggal akhir isteri Rasulullah SAW, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian selepas Ummu Salamah, Rasulullah SAW berkahwin dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah yang bernama Ramlah binti Abi Sufyan, yang mana ialah orang yang paling akrab ataupun yang kerabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di kalangan isteri-isterinya. Dari segi jalur keluarga ialah Ummu Habibah ini, Ramlah binti Abi Sufyan, yang mana beliau inilah adik-beradik saudara yang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Sufyan kita tahu bahawasanya khalifah selepas ataupun Amirul Mukminin selepas daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Naik Bani Umayyah yang pertama menjadi pemimpin ialah Muawiyah. Jadi beliau ini yang berkahwin dengan Rasulullah SAW selepas daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah juga janda, berkahwin dengan seorang yang bernama Ubaidullah bin Jahsh. Ubaidullah bin Jahsh, yang mana beliau ini ketika itu berhijrah daripada Mekah, juga keluar daripada Mekah berhijrah ke Habasyah. Abdullah Ubaidillah bin Jahsh ini dengan istrinya Ummu Habibah, Ramlah ini binti Abi Sufyan. Subhanallah, takdir Allah, suami dia ini apabila melihat di kawasan Nasrani, persekitaran Nasrani, orang kafir dan sebagainya, dia rasa tertarik. Ini suatu bahaya bagi kita orang yang beriman. Bahaya tertarik, rasa kagum dengan agama yang lain. Lalu wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala, suaminya ini murtad, keluar daripada Islam, masuk menganut agama Nasrani dan tidak lama hidup mati dalam keadaan Nasrani. Wa'iyadzubillah. Ketika itu Ummu Habibah sudah tahu, sehingga kan ada riwayat beliau sudah melihat mimpi daripadanya itu, sehinggalah datang lamaran daripada Rasulullah SAW untuk melamar Ummu Habibah ini, dan jadilah beliau isteri Rasulullah SAW. Kemudian lepas daripadanya Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh, yang mana beliau juga sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tadi pun begitu juga, Ummu Habibah pun sepupu Rasulullah. Begitu juga Zainab binti Jahsh pun juga sepupu baginda alaihi salatu wasallam, yang mana berkahwin sebelumnya itu dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Kita tahu bahawa Sayyidina Zaid bin Harithah ialah hamba Rasulullah, yang telah dimerdekakan, maula Rasulullah. Tapi subhanallah, Zaid ini berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, berlaku suatu konflik antara mereka. Zaid ini orang yang hamba, Zainab ialah orang yang terkemuka, orang yang keturunan jalur yang tinggi. Berlaku ketidakkesefahaman, suatu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan suatu hikmah. Apa hikmahnya? Kerana Zaid ini pada asalnya ialah anak angkat Rasulullah, anak yang Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai seorang anak. Dahulu sebelum datangnya syariat untuk tidak ada kaitan anak angkat ini, ialah boleh sahaja seorang itu mengambil seorang, mengatakan ini anak aku. Jadi sudah menjadi apa? Sudah menjadi, hatta kalau orangnya, ayahnya itu meninggal, boleh anak angkat ini mendapat harta warisan. Ini seperti anak-anak betul-betul. Tidak ada mahram, tidak ada apa kaitan aurat dan sebagainya. Sudah seperti anak sendiri. Jadi Allah ingin membatalkan adat jahiliyah ini dengan Allah menyuruh Nabi SAW berkahwin dengan istrinya, anak angkat beliau, iaitu Zaid bin Harithah. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala takdirnya, subhanallah, tentukan, aturkan sehingga berlaku ketidaksefahaman antara mereka berdua, lalu dipisahkan antara keduanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Berkahwinnya, dari situlah umat ataupun orang-orang ketika itu yang beriman mengetahui bahawasanya memang langsung tidak ada kaitan anak angkat dengan bapanya. Selain kalaulah anak ini bukan anak kandung, bukan anak susuan, tidak ada kaitan daripada segi nasab, tidak ada kaitan dengan susuan, tidak ada kaitan dari segi mertua ataupun menantu, tidak ada kaitan langsung, walaupun kita namakannya sebagai anak angkat, tidak ada kaitan sama sekali. Bagaimana Allah batalkan? Dengan Allah suruh kahwinkan, Rasulullah itu kahwin dengan Zainab, yang mana Zainab ini isteri kepada anak angkatnya daripada jahiliyah. Dan itu sahabat-sahabat baru tahu bahawa terbatalnya perkara itu. Subhanallah. Jadi beliau ini Sayyidatina Zainab binti Jahsh
ialah orang yang pertama, isteri yang pertama yang meninggal dunia selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan pernah suatu hari Rasulullah duduk dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, ya Rasulullah berkata, orang yang paling awal bersama dengan aku selepas aku wafat ialah orang yang panjang tangannya. Jadi isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam selepas Rasulullah pergi, semua masing-masing ukur tangan-tangan mereka ini di dinding. Letak tangan. Jom mari kita letak tangan di dinding. Mana tangan yang paling panjang? Rupa-rupanya subhanallah, dan Sayyidatina Zainab ialah orang yang rendah. Jadi rupa-rupanya selepas Rasulullah wafat, Sayyidatina Zainab ini kemudian menyusul meninggal dunia. Barulah mereka tahu kiasan panjang tangan itu ialah yang banyak bersedekah. Zainab ini banyak bersedekah sehingga dikenali sebagai Ummul Fuqara, ibu kepada fakir miskin, banyak sedekah. Jadi istilah tangan panjang, panjangnya tangan ialah orang yang selalu bersedekah, tak putus-putus. Bukan dengan pepatah bahasa kita, bahasa kita tangan panjang itu orang yang mencuri, bukan. Ini pepatah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi cerita beliau, Sayyidina Zainab binti Jahsh. Baik, kemudian selepas Zainab binti Jahsh, Rasulullah berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Zainab juga, tapi namanya Zainab binti Khuzaimah, yang mana beliau ini ialah isteri Rasulullah yang meninggal. Beliau ini meninggal sebelum Rasulullah SAW. Seperti mana yang kita baca tadi, dua orang isteri yang meninggal sebelum Rasulullah, Sayyidah Khadijah, yang kedua ini Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Juga beliau ini ialah suaminya itu ialah Abdullah bin Jahsh sebelum Rasulullah. Abdullah bin Jahsh ialah orang yang dikebumikan bersama dengan Sayyidina Hamzah. Kalau kita pergi ke Madinah, di kawasan Uhud itu nanti ada kubur. Kawasan itu kubur syuhada Uhud. Nanti di tengah-tengah itu ada apa? Sayyidina Hamzah. Kemudian dikuburkan sekali dengan Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsh, kemudian Sayyidina Mus'ab bin Umair. Abdullah bin Jahsh ini ialah suami kepada Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Apabila meninggal suaminya, dikahwini oleh Rasulullah. Selang beberapa bulan, 2 bulan lebih kurang begitu, meninggal Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Dan beliau inilah saudara tiri, kakak ataupun adik tiri kepada isteri Rasulullah yang seterusnya. Adik-beradik tiri kepada siapa? Kepada isteri Rasulullah yang seterusnya yang Rasulullah kahwini, iaitu Sayyidatuna Maimunah bintul Harith. Jadi Maimunah bintul Harith Rasulullah kahwin selepas Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Mereka berdua ini ialah adik-beradik tiri, belah ibu. Selepas wafatnya, meninggalnya Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, Rasulullah barulah kahwin dengan Maimunah bintil Harith ketika mana Rasulullah keluar pergi ke Mekah haji, Baik. Jadi kemudian Rasulullah berkahwin dengan Maimunah bintil Harith. Maimunah bintil Harith ini ada kaitan dengan beberapa orang sahabat. Maimunah bintil Harith dengan ibunya Sayyiduna Abdullah bin Abbas, yang ini isteri Abbas, isteri pakcik Rasulullah Abbas, yang bernama Ummul Fadl. Dengan Maimunah bintil Harith ialah adik-beradik. Ialah adik-beradik. Jadi juga beliau Maimunah bintil Harith ini juga ibu, adik-beradik dengan ibu Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid, Abdullah bin Abbas dengan isteri Rasulullah Maimunah bintil Harith, ibu-ibu mereka dua orang ini ialah adik-beradik. Jadilah Abdullah bin Abbas, makciknya itu ialah Maimunah bintil Harith, dan Khalid bin Walid, makciknya juga ialah Maimunah bintil Harith. Sebab itu dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas kadang-kadang tidur di rumah Rasulullah ketika mana Rasulullah di rumah Maimunah bintil Harith, ingin melihat bagaimana Rasulullah beribadah pada waktu malam. Apa kaitannya? Kerana ibu Abdullah bin Abbas dengan Maimunah ialah adik-beradik, makciknya. Baik. Kemudian selepas daripada Maimunah bintil Harith, Rasulullah SAW berkahwin dengan seorang perempuan bernama Juwairiyah, seorang isteri Rasulullah bernama Juwairiyah bintil Harith. Ini pun ceritanya masya-Allah. Baik, kemudian selepas daripada Juwairiyah bintil Harith, Rasulullah SAW berkahwin dengan Safiyah bintil Huwai,
iaitu isteri yang terakhir yang Rasulullah berkahwin dengannya, Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab, yang mana beliau ini daripada kalangan Ahlul Kitab, yang mana beliau ini kalangan Bani Israel tetapi beriman kepada Allah. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ialah seorang seorang Yahudi yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Safiyah ini melihat dalam mimpi bahawasanya jatuh bulan di pahanya. Lalu diceritakan kepada suaminya tampar. Tampar. Kau ingin apa? Menjadi apa? Perempuan atau menjadi isteri kepada Muhammad? Dia tahu, subhanallah. Dan betul, apabila ditawan kemudian Rasulullah SAW menumbangkan mereka orang-orang Yahud ketika itu, Safiyah kemudian dilamar oleh Rasulullah SAW daripada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Safiyah binti Huyai bin Akhtab lalu menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi, dan menjadi orang yang beriman yang tinggi imannya di kalangan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan sentiasa disakat oleh isteri-isteri yang lain. Biasalah antara isteri-isteri ini, sehingga kan datang Safiyah satu hari kepada Rasulullah menangis, kata, ya Rasulullah, mengadu, ya Rasulullah, ini Aisyah mengatakan kepada aku bahawasanya kami ini yang dekat dengan Rasulullah, kami ini nasab kami dekat dengan Rasulullah daripada engkau, wahai Safiyah, wahai Yahudiyah. Jadi kata Rasulullah SAW, kata, wahai Safiyah, kalau dia datang lagi, katakan kepada mereka, siapakah di kalangan kalian, wahai isteri-isteri Nabi, siapakah di kalangan kalian yang mana suaminya Nabi, ayahnya Nabi, dan pakciknya Nabi. Tidak ada di kalangan mereka isteri-isteri Rasulullah yang mana suaminya Nabi, ayahnya Nabi, pakciknya Nabi, kecuali Sayyidatina Safiyah. Kerana Sayyidatina Safiyah itu daripada keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini ialah abang kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi Safiyah suaminya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya, yakni datuk nenek moyangnya yang asalnya Harun alaihissalam, Nabi. Pakciknya Musa alaihissalam, Nabi. Subhanallah. Jadi subhanallah, radhiyallahu taala anhunna wa ardahun wa salamullahi alaihinna ajma'in. Semoga kita mendapat kemuliaan daripada mereka. Semoga muslimat, perempuan-perempuan di rumah-rumah kita, di kalangan keluarga kita, insya-Allah menteladani isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, mengukuh keimanan mereka, menebalkan lagi keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga daripada segala fitnah akhir zaman, fitnah dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolong kita di kalangan orang-orang yang siddiqin, as-salihin. Insya-Allah kita bertemu lagi nanti, insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.